Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, amma ba'd. Siapa yang dah join dan live boleh share, semoga ramai dapat manfaat. Mungkin tak berapa panjang malam ni, kita sambung. Yang siri pertama itu saya masa live saya terlupa nak publickan, jadi ramai tak dapat join. Saya pun baru perasan sebab jarang live kan. Dia minta share lebih ramai yang dapat join, lebih ramai yang akan dapat manfaat insya-Allah. Penting sangat kita belajar sirah supaya setiap apa yang kita faham bukan sahaja berdalil, tetapi kita tahu apa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi, menyelesaikan, mengatasi sesuatu perkara. Minta tolong share lebih ramai supaya lebih ramai dapat manfaat insya-Allah. Ini baiklah. Hari itu cerita kita peristiwa Badar telah sampai ke Makkatul Mukarramah, di mana Damdam yang dihantar oleh Abu Sufyan untuk sampaikan khabar kepada orang Quraisy di Mekah dengan secepat yang mungkin supaya mereka bertindak. Kata kalau nak selamatkan korang punya harta, cepat-cepat datang. Kalau tidak memang hilang dah. Dan dia kata berita yang dibawa oleh Damdam bukan kata Muhammad akan serang, dia kata Muhammad dah serang, dia kata. Dan dia nak cepat kan, dia nak bagi orang semua bersegera untuk datang untuk menyelamatkan Abu Sufyan dan juga karavan ataupun unta-unta yang membawa barang-barang perniagaan tu. Maka dia orang buat apa? Dia ada riwayat mengatakan dia potong, dia lukakan hidung unta dia yang ditunggang tu, supaya dua reason di sini diberitahu dalam sejarah. Satu, supaya orang nampak emergency, maksud cepat-cepat dah diserang kan, sehingga luka unta dia. Kedua, untuk memberi untuk push unta itu sendiri, untuk dia cepat supaya dia sampai ke tempat yang dia nak sampai. Maka dia datang dengan keadaan begitu, cepat-cepat dia bagi tahu, dia terus ke ruang di depan haram, dia buat pengumuman bahawa Muhammad telah serang karavan korang, barang-barang dagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan. Kalau nak datang selamat, cepat keluar sekarang. Kemudian dia pergi dekat Kaabah, dia buat announcement lagi sekali. Dia ulang-ulang, dia buat announcement yang sama. Maka mereka pun memanggil meeting, urgent meeting, cepat, yang diketuai oleh Abu Jahal sendiri. Maka dalam masa yang ringkas mereka telah berkumpul, mereka telah bersama-sama untuk membuat persiapan. Kata kita kena selamatkan ni, mana boleh kita kena cepat nak selamatkan kita punya harta ni. Mereka nak selamatkan harta. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan Allah tetapkan perkara yang lain seperti yang saya sebut baru ni, atiqah dan mimpi. Kata batu tu jatuh dan dia pecah, kemudian setiap rumah masuk batu tu, bermakna Allah Subhanahu Wa Taala telah tulis kematian mereka. Memang dah confirm kata mereka akan mati. Jadi walaupun Abu Jahal dia dah mula risau dah, tapi dia punya jahat tu, nanti kita dengar masa dia nak mati pun dia tak mengaku kalah, dia tak mengaku bersalah. Maka apa yang berlaku, dia pun panggil, dia panggil orang besar dulu. Seperti Umayyah bin Khalaf kan, orang besar dipanggil dulu. Utbah, Syaibah kan. Mula-mula mereka tak nak. Kemudian Abu Jahal kata, kalau korang tak pergi kan, kalau korang tak pergi, orang lain akan putus semangat. Mereka tak nak. Memang Utbah ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ketika mula peperangan Badar, Utbah lah orang yang tak nak kalau boleh peperangan ni berlaku, kerana mereka ni pun saudara juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan kerana keimanan mereka, tapi kerana kejahilan mereka, iaitu mereka nak selamatkan kaum mereka. Itu pun satu masalah mereka juga kan. Mereka tak faham atas dasar keimanan dan lain-lain. Allahu Akbar. Maka dia pun jumpa dengan Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf kata, saya akan hantar orang lain lah pergi kan. Dia kata dia tak nak pergi. Dia pun takut kan. Dia pun takut. Abu Jahal pun dah pening. Kata macam mana ni kalau orang besar tak pergi kan, dia boleh lemah semangat lah. Jadi apa dia buat? Dia kata kat Uqbah kan. Uqbah ni adalah
dia yang mana yang membuang najis unta ataupun perut unta atas Nabi SAW. Ketika Nabi SAW sedang sujud, dialah bila Abu Jahal kata, siapa di sini yang sanggup pergi ambil najis ataupun perut unta yang telah dibuang, yang disembelih itu, yang baru sembelih. Ketika itu bukan hari-hari ada sembelih, dia tahu ada sembelih. Siapa nak pergi ambil, dia kata yang baling, yang boleh baling ke atas Nabi SAW. Ketika itu Nabi tengah sujud. Maka Ibn Ishaq kata, faqama ashqahum, maka bangunlah orang yang paling jahat di kalangan mereka. Siapa? Uqbah ni, Ibn Abi Mughith. Dia bangun, dia pergi ambil perut unta tu, dia bawa, diletak atas Nabi SAW. Subhanallah, Nabi sampai tak boleh bangun. Nabi tak boleh bangun. Tak ada siapa pun yang selamatkan Nabi. Ibn Mas'ud masa tu dia pun bukannya orang bebas, dia pun hamba yang tak ada kekuatan, maka dia pun tak dapat buat apa-apa. Sehingga mereka khabarkan kepada Fatimah radhiyallahu anha, anak Rasulullah, puteri Rasulullah. Dia datang untuk selamatkan ayah dia. Jadi Uqbah ni, maka bila Umayyah tak nak pergi, dia kata dia hantar orang kan. Dia orang kaya, Umayyah ni orang kaya raya, memang kaya sangatlah. Dia Abu Jahal lagi sekali dia kata, dia pergi jumpa Uqbah, dia kata ni Umayyah tak nak pergi kan, dia kata engkau buat sesuatu. Mula-mula Uqbah pun tak nak pergi, dia pun penakut juga. Maka bila Uqbah tak nak pergi tadi, kawan dia kata tak apa, kau jangan takut ni, aku bagi engkau satu binatang tunggangan, unta yang mana laju, kalau ada apa-apa kau pergi je, ada apa-apa kau lari balik kan, kau larilah. Maka dia buat apa, Umayyah ada dekat dalam haram masa tu, dia bawa minyak wangi wanita, dia bawa pergi, dia pasang kat situ sengaja untuk perangat Umayyah, kata engkau ni macam perempuan, baik kau duduk je lah, takut sangat mati. Jadi Umayyah masa tu dia marah kan. Umayyah ni siapa yang dera Bilal radhiyallahu anhu, dia pun marah, dia bangun, dimaki hamun, memang literally dimaki Uqbah, dan dimaki juga ada siapa yang kau hantar tu, Abu Jahal. Dia tahu ni Abu Jahal punya kerja. Dia balik rumah, dia kata kat isteri dia, pergi beli unta yang paling mahal yang ada kat pasaran, pergi tolong beli, saya nak naik unta tu. Kenapa? Dengan harapan kalau apa-apa berlaku dia boleh lari. Apa-apa berlaku nanti dia akan selamatkan nyawa, dia lari nanti. Di Umayyah pun pergi juga. Jadi ini semua, bayangkan mereka yang tak nak pergi pun pergi, kenapa? Allah dah tuliskan kematian mereka. Sebab tu Allah kata, liyuhiqqal haqqa bikalimatihi wa yubtilal batila wa liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Mereka tak nak, tapi Allah kata mana boleh tak nak. Kami dah tetapkan, kami akan keluarkan kamu sehingga kamu mati. Jadi saya tak cerita habis tadi Uqbah tadi kan, lepas dia baling perut unta atas Nabi SAW, satu ketika dia kata kat Nabi, kata mailah makan malam kat rumah aku. Nabi kata, kalau engkau beriman barulah aku akan datang. Maksudnya aku akan terima apa-apa undangan kamu. Maka dia buat apa? Dia ludah muka Nabi SAW. Dia ludah muka Nabi SAW. Masa Nabi SAW kata, ingatlah, Nabi kata, aku akan bunuh engkau di luar bandar, di luar kota Mekah ni, aku akan bunuh engkau dalam keadaan tangan kau terikat nanti satu hari. Itulah yang berlaku, yang saya akan cerita macam mana mereka bunuh dia. Ni Uqbah. Umayyah bin Khalaf, siapa tak tahu kan, Umayyah bin Khalaf ni lah, dialah yang yang mendera kan. Dia memang orang jahat lah. Dia dera Bilal radhiyallahu anhu. Mereka yang selalu berkumpul di Darun Najwa untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal memang Firaun. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, setiap umat ada Firaun. Firaun untuk umat aku adalah Abu Jahal. Maka dia yang buat perancangan semua ni. Semua yang tak, Abu Lahab tak pergi. Dia hantar ni As bin Wa'il. As bin Wa'il berhutang dengan Abu Lahab. Dia kata, engkau pergi, dia bagi pihak aku, maka aku akan maafkan hutang ni. Maka dia hantar wakil dia, As bin Wa'il. Basically tak ada satu rumah pun di Mekkatul Mukarramah ketika itu yang tak menghantar wakil. Sama ada mereka pergi sendiri ataupun mereka hantar wakil untuk pergi bunuh, untuk memerangi Nabi SAW dalam pemahaman mereka bahawa Nabi akan ambil harta mereka. Ya, Abu Jahal kata semua kena pergi. Tapi sebenarnya Allah dah tulis kematian untuk mereka ni. Seperti mana saya sebut baru ni, semua mereka yang first
line of defense ataupun yang leaders Quraisy ni akan mati dalam peperangan Badar ini. Memang Allah kata kami dah tetapkan kematian untuk mereka. Kenapa? Kerana mereka menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menyakiti orang-orang yang beriman. Maka Allah janji, Allah kata mana boleh kan, seorang nazar ni kan, dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia kata dalam surah Anfal, semua cerita ni. Dia kata kalaulah betul, dia kata, maka dia kata suruhlah fa'amtir alaina hijaratan minas sama'. Dia kata kat Nabi masa Nabi buat dakwah dulu, kalau betul turunkanlah hujan batu, dia kata. Allah kata mana boleh, Allah kata wa ma kana Allah mu'adzibahum wa anta fi, mana boleh Allah turunkan azab sedangkan Nabi ada di kalangan kamu. Tunggu, kami akan keluarkan kamu daripada sini, kemudian kami akan bunuh, matikan seorang-seorang. Ini Allah Subhanahu wa taala cerita dalam surah Al-Anfal. Di surah Al-Anfal ni Allah Subhanahu wa taala turunkan immediately, serta merta selepas berlakunya peperangan Badar. Apa nazar kata, wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqq min 'indik famtir 'alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Kalau betul dia nazar ni, dua orang yang kita akan dengar peristiwa yang mana daripada kalangan banduan peperangan Badar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah jatuhkan hukuman mati. Nanti saya cerita bagaimana dan bila. Kerana apa? Kerana inilah dia challenge Nabi. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita-cerita dulu, aku pun boleh cerita. Dia akan Nabi sampaikan wahyu, dia akan buka cerita-cerita sejarah dia. Dia challenge Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun bergeraklah daripada Makkatul Mukarramah untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana khabar sampai daripada Abu Sufyan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi mendapatkan barangan dagangan mereka yang dibawa oleh siapa? Oleh Abu Sufyan. Yang bawa berita tu Damdam. Jadi mereka pun keluar dengan persiapan. Dikatakan lebih kurang 1,300, ada kata 1,000, permulaannya 1,300, kemudian banyak yang lari patah balik. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak blok semua jalan. Kita akan dengar Nabi biarkan satu jalan terbuka. Kan, itu pun ada satu perancangan peperangan juga. Bila kita tutup jalan semua, maka orang akan fight deadly. Maksudnya memang mati-matian lah. Tapi bila ada jalan yang terbuka, dia kata baik aku lari, selamatkan nyawa aku. Maka apa yang berlaku, mereka bergerak dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bergerak ke arah Badar seperti mana perintah Allah. Wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum. Allah janji salah satu daripada dua ni, kami janji kemenangan kepada kamu. Dua seperti yang saya sebut, satu adalah yang dipimpin oleh Abu Sufyan, iaitu barangan yang bernilai 1,000 ekor unta yang bernilai paling kurang ahli sejarah kata 25 juta nilai dia. Dan satu lagi ini yang tentera daripada Makkah datang ni, yang dipimpin oleh Abu Jahal, yang membawa tentera lebih kurang 1,300 orang. Ada pelbagai riwayat, ada kata 1,000, ada 1,300. Maka kita pause sekejap sini, kita pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana saya cerita hari itu, Nabi telah bahagikan seekor unta dinaiki oleh 3 orang. Sebab mereka unta pun tak cukup. Ada riwayat kata 60 ekor unta dengan 313 orang ataupun 315 orang. Satu ekor unta mereka bahagi untuk 3 orang guna. Dalam perjalanan itu beberapa peristiwa berlaku, kan. Salah satunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, dah mula dapat berita daripada spy yang Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar bahawa ada orang Quraisy telah berlepas daripada Makkah untuk serang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak nak menakutkan, kan, semua orang jemaah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam buat keputusan untuk Nabi sendiri, nak bagi tahu detik yang sangat kritikal. Nabi buat keputusan Nabi sendiri akan menjadi spy bersama dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi pergi. Nabi keluar, Nabi jumpa dengan traveler musafir yang datang daripada arah Mekah ni. Nabi nak tahulah, kan, Nabi nak tahu apa khabar, betul ke khabar ada orang lain datang. Sedangkan Nabi datang ni seperti mana wahyu Jibril, iaitu untuk mendapatkan harta dagangan yang Abu Sufyan bawa pulang daripada Syam, kan, dia bawa turun, kan. Dia mesti lalu Badar tu, kan, Mekah, dia akan lalu Badar, mengikut jalan Madinah, barulah dia boleh pergi ke Makkatul Mukarramah. Saya dah cerita bahawa ni. Kalau tak dengar boleh tengok siri pertama lah, di situ saya dah detailkan.
Nabi SAW sendiri keluar. Bila Nabi jumpa seorang musafir, Nabi tanya, Nabi punya soalan, tengok, Nabi SAW tanya, dengar tak khabar tentang jemaah Muhammad dan juga jemaah Quraisy yang datang daripada Makkah. Jemaah Muhammad yang datang daripada Madinah dan jemaah Quraisy yang datang daripada Makkah. Dengar tak? Sebab apa Nabi tak tanya tentang jemaah Quraisy saja? Sebab kalau Nabi sebut jemaah Quraisy saja, mesti dia syak, kata ini mesti orang Muhammad ni. Dia tak nak bagi dia syak. Maka dia pun tanya, dia kata, aku boleh bagi tahu, tapi kau siapa bagi tahu kau ni daripada mana dan kau siapa? Nabi SAW kata, aku bersumpah aku akan beritahu kamu aku daripada mana, dengan syarat kau bagi tahu aku dulu kalau kau ada dengar khabar tentang jemaah Muhammad dan jemaah daripada Makkatul Mukarramah, jemaah Quraisy. Maka dia bagi tahu, mula-mula dia bagi tahu, kata jemaah Muhammad, dia kata mengikut pengkhabaran musafir travelers telah bergerak daripada Madinatul Munawwarah dan sekarang berada di sekian-sekian tempat. Maka Nabi kata betul, sebab Nabi sendirilah yang bawa tu, Nabi sendiri, Nabi Muhammad kan. Kemudian dia bagi tahu tentang Quraisy pula. Kan dia bagi tahu tentang Quraisy, dia kata begitulah lebih kurang dalam, dia kata jemaah yang besar, kan, bilangan yang besar daripada Quraisy telah berlepas dan mereka dah sampai ke sekian-sekian tempat. Nabi SAW dengar khabar tu, Nabi SAW dah gelisah kerana mereka tak buat persiapan apa-apa. Tak ada senjata, tak ada binatang tunggangan, tak ada makanan yang cukup, tak ada persiapan peperangan, datang tangan kosong. Sebab Nabi kata 300 orang nak datang kepung 40-50 orang yang bawa unta, yang bawa barangan perniagaan tu dengan Abu Sufyan. Mereka tunjuk keramaian mereka dah cukup dah, orang akan surrender. Maka Nabi SAW diam. Dia tanya, dia kata okeylah sekarang bagi tahu kau daripada mana. Nabi SAW cakap, kata minal ma', daripada air. Nabi cakap, Nabi terus berlalu. Dia pun kata minal ma', mana ma'? Kata air apa? Iraq ke? Dia pun dah tahu Nabi dah pergi. Dia kata tauriah, maksudnya Nabi tak cakap bohong, tapi Nabi tak bagi tahu hakikat. Nabi terus pergi. Maka bila Nabi SAW pulang ke kamp para orang Islam yang Nabi SAW bawa, Nabi SAW tak cakap apa-apa. Nabi terus mula solat. Orang Quraisy pada ketika itu, mereka pun hantar spy juga 2 orang. Mereka hantar slaves lah, maksudnya hantar hamba 2 orang. Mereka ni datang nak tengok berapa orang sahabat. Maka bila dia orang sampai, orang Islam kepung mereka, tangkap. Dia kata bagi tahu kebenaran. Dia kata kau orang ni datang daripada jemaah Abu Sufyan kan, yang bawa harta benda kekayaan perniagaan ni semua. Dia kata tak, dia kata saya datang daripada ni Quraisy, kata daripada Mekah ni, tentera yang besar ni. Dia kata jangan bohong. Mereka sebab apa? Mereka tak nak, walaupun dia bagi tahu benda, mereka kalau boleh tak nak dengar berita kata ada Quraisy serang. Mereka tak buat persiapan pun, dia mereka pukul dia. Tak ada, kau jangan nak bohong. Dia kata tak ada, kau datang daripada ni Abu Sufyan kan. Dia kata tak, dia kata aku datang daripada yang Quraisy yang datang ramai-ramai ni nak serang orang Islam. Dia kata tak, jangan bohong. Macam itulah Nabi SAW masa tu dalam solat. Bila Nabi SAW dengar lebih kurang apa yang mereka cakap, akhirnya dia pun dia dah tak tahan, kena pukul. Dia kata yalah kamu ikut kamulah. Orang sahabat tengok, maku pun kau datang mana? Dia kata jemaah Abu Sufyan sekarang dah sampai mana? Maka Nabi SAW dah tahu hakikat dah. Nabi SAW habis solat, Nabi SAW kata kepada mereka, tengok, kata, bila dia cakap benar kau pukul dia, bila dia cakap bohong kau lepaskan dia. Maka Nabi SAW, sebab Nabi dah tahu, Nabi panggil dia. Nabi kata bagi tahu aku berapa orang yang datang tu. Dia kata aku ni orang Badawi, orang bodoh, hamba mana aku nak tahu kira-kira. Dia kata kalau aku tahu kira-kira, buat apa aku jadi hamba orang. Nabi SAW pun bijak. Tengok soalan Nabi. Nabi kata okey macam ni, bagi tahu aku untuk makan korang sembelih berapa ekor unta. Mereka akan menunggang unta dan juga mereka akan bawa unta yang mereka bawa tu, bila perlu mereka akan sembelih dan makan. Dia kata sekali kami sembelih 10 ekor unta. Nabi SAW kata kalau macam tu, maksudnya bilangan kamu lebih kurang dalam 900 hingga 1000 orang. Nabi dah boleh agak dah. Nabi SAW dah boleh agak. Maka Nabi SAW kumpulkan sekarang semua orang daripada Muhajirin, daripada Ansar, kan, semua Nabi SAW kumpulkan. Nabi SAW kata, kamu semua dah tahu dah sekarang, tentera daripada Makkatul Mukarramah yang bilangan mereka 4 kali ganda, 3 kali ganda daripada kita, dengan senjata mereka datang nak serang kita sekarang ni, apa kita nak buat?
Orang pertama bangun Abu Bakar Siddiq. Kata, ya Rasulullah, apa sahaja keputusan Tuan, kami bersama dengan Tuan. Nabi SAW tanya lagi, macam mana? Apa cadangan semua? Ini hikmah Nabi SAW. Nabi tak buat keputusan membuta tuli. Nabi tanya. Maksudnya Nabi tak guna authority. Kata, ini keputusan saya, kena pergi. Umar kata, ya Rasulullah, apa sahaja keputusan kau, kami bersama dengan kau. Nabi tanya lagi. Maka Miqdad, dia tengok macam Rasulullah SAW perlu mahukan jawapan dengan detail. Maka dia kata, ya Rasulullah, kata, apa sahaja keputusan yang kau buat, kami bersama dengan Allah dan Rasulnya. Setiap keputusan kamu, kami reda dengan setiap keputusan kamu. Apa sahaja keputusan yang kamu buat, kami akan bersama dengan kamu. Kami tak akan cakap seperti mana kaum Musa cakap, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kami tak akan kata kau dengan Tuhan kau pergilah berperang, kami duduk sini. Bahkan kami akan bersama dengan kamu, kami akan berperang dengan kamu. Maka Rasulullah SAW puji dia. Dan Nabi tanya lagi. Bila Nabi tanya lagi, salah seorang daripada Ansar bangun. Dia dah faham dah. Kata, sebenarnya Nabi nak dengar daripada orang Ansar pula sekarang ni. Sebab apa? Sebab bila Nabi SAW berhijrah ke Madinatul Munawwarah, orang Madinah Ansar ni mereka hanya bagi jaminan apa? Kata, bagaimana kami memelihara ahli keluarga kami, kami akan beri protection yang sama kepada Rasulullah SAW dan para muhajirin. Tapi lebih itu tak ada janji kata kami akan berperang kalau musuh datang kat luar, kat Badar, ni semua tak ada. Maka Sa'ad bin Mu'adh yang Nabi SAW akan cerita, kata Nabi SAW kata sekali itu kepada orang Ansar, kata, bangunlah, beri penghormatan kerana ketua kamu telah datang, iaitu Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu an. Dia bangun, kata, ya Rasulullah, kata, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kami beriman kepadamu ya Rasulullah. Dia tak cakap pasal janji tu. Dia boleh cakap tapi dia ambil angle lain. Dia kata, ya Rasulullah, apa sahaja keputusan kau itu adalah keputusan untuk kami semua. Dan kami taat kepada setiap perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga perintah Rasulnya. Setiap apa yang kau buat keputusan kehidupan dan hidup kami dan mati kami untuk kamu, kami akan buat apa saja, di mana saja kamu bawa kami pergi, kami akan pergi. Sama ada dia membawa kami kepada maut ataupun kepada kehidupan, kami akan terus bersama dengan kamu ya Rasulullah. Maka Rasulullah puji dia dan Nabi SAW bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka bergeraklah. Mereka bergerak ke Badar. Sampai mereka, seperti saya dah sebut tu, kenapa tempat tu diberikan nama Badar? Kerana nama seorang dulu, beberapa ratus tahun dulu, yang telah membuat telaga di situ. Maka nama orang tu Badar, telaga tu diberi nama Badar, dan tempat kawasan itu pun diberi nama Badar. Maka Nabi SAW telah buat tempat untuk mereka camp sebelum telaga tu. Maka ada seorang sahabat ketika itu, dia datang jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, adakah ini perintah Allah? Ataupun hanya saja cadangan Tuan ya Rasulullah untuk berada di sini? Maka Rasulullah kata, ini cadangan saya. Maka dia kata, kalau begitu saya ada cadangan, boleh tak kita ke depan supaya telaga itu di belakang kita, dan mereka datang serang tu tak dapat sampai ke telaga untuk dapatkan air ataupun asbab kehidupan daripada telaga tu. Maka Nabi SAW terima. Nabi SAW puji sahabat ni, dan Nabi SAW minta para sahabat dan orang Islam yang datang ketika itu, maksudnya semua para sahabat Rasulullah SAW, Muhajirin Ansar, untuk membuat camp di depan selepas telaga tu. Rasulullah SAW pada malam itu Rasulullah SAW, mereka telah buat satu khemah untuk Rasulullah. Maka para sahabat meriwayatkan, beberapa riwayat Abu Bakar Siddiq ada meriwayatkan, kata Rasulullah sepanjang malam Nabi SAW berdoa menangis, ya Allah, kalaulah kau matikan mereka, kalaulah mereka mati pada peperangan ini, maka atas muka bumi ini tak akan ada lagi orang yang akan sebut nama kamu. Tak akan ada orang lagi yang akan sembah kau ya Allah. Itu doa. Ayat ni memang masyhur, yang Nabi SAW berulang kali Nabi doa, ya Allah, kalaulah hari ini mereka mati, maka tak akan ada seorang pun di atas muka bumi ni yang taat kepada engkau lagi ya Allah, yang akan tunduk kepada engkau. Itu Nabi doa berulang kali. Sedangkan Allah dah janji. Allah kata, wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum. Kamu pergi saja, kami akan bantu. Kamu pergi saja,
kami akan bantu kamu bertemu dengan mana-mana, sama ada yang jemaah Abu Sufyan tu yang membawa barangan bernilai, ataupun jemaah ni yang membawa jemaah yang besar 1,300 yang datang untuk memerangi kamu, untuk bunuh kamu, kami akan bagi kemenangan kepada kamu. Ini janji kamu. Karena apa? Kali ini kami wa yaqta'a dabiral kafirin, kami nak hancurkan semua orang kafir yang pernah menyakiti kamu. Maka pada malam tu dalam surah Anfal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iz yughashshikumun nu'asa amanah wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'a liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rizza syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam." Allah kata pada malam kita, kalau besok tu kita ada interview pun kita tak boleh tidur, kan? Kalau besok tu ada interview pun kita dah takut, kan, gelabar. Besok exam pun kita tak. Tapi Allah kata, bila kita ingat bila Allah Subhanahu wa taala telah memberi ketenangan sehingga kamu tertidur, kami tidurkan kamu. Sebab apa? Mereka nak perang besok, Allah nak bagi mereka ketenangan dan kekuatan. Allah bagi semua tidur kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata kami turunkan air hujan pula. Bagi apa? Liyutahhirakum bih, untuk bersihkan kamu yang penat dalam perjalanan panas terik, kan? Ini berlaku pada bulan Ramadan, kan? Maka Allah kata kami turunkan hujan untuk bersihkan jasad kamu dan bersihkan rohani kamu. Wa yusabbita bihil aqdam, bukan hujan lebat sampai jadi lecah tanah, tapi untuk bagi tanah tu mudah untuk kamu bergerak, tak kering, tak basah. Yang kalau kering takut licin bila mereka bawa binatang tunggangan, kan, takut licin mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan tanah tu wa yusabbita bihil aqdam, tanah yang mana tak keras, tak lembut, mudah untuk mereka berjalan. Subhanallah. Maksudnya Allah buat preparation, itulah katakan bila ya ayyuhal in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum, kan? Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit. Allah kata kamu gerak saja. Kamu gerak saja. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebut, kan, ayat sebelum tu, ayat nombor 10, ayat nombor 9 dalam surah Al-Anfal, istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Bila kamu meminta bantuan daripada Allah, Allah kata Allah boleh saja turunkan malaikat, kata engkau pergilah perang bagi orang Islam. Tak, kata orang Islam, manusia kena bangun. Bila manusia bergerak, mereka mula bertindak, Allah kata kami akan utuskan para malaikat untuk menyempurnakan. Mumiddukum, amadda yumiddu ni maksudnya memberi bantuan. Para sahabat angkat pedang dulu sampai berhadapan dengan musuh, barulah Allah penggal. Allah minta malaikat penggal leher musuh, kan? Tapi manusia kena gerak dulu. Wa man nasru illa min indillah innallaha azizun hakim. Allahu akbar. Bateri handphone saya dah low. Jadi setakat mana yang sempat, insya-Allah saya tak bawa charger pula tu, saya kat surau ni. Baiklah. Maka Nabi SAW pada sepanjang malam tu mereka semua tidur. Nabi SAW berdoa, ya Allah, kan, kalaulah Nabi merayu-rayu doa, kan, Rasulullah. Sedangkan kalau Rasulullah angkat tangan biasa pun Allah dah perkenan. Tapi Nabi SAW nak kata, Nabi SAW pun merayu, ya Allah, ya Allah. Abu Bakar kata Nabi merayu, kata kalaulah engkau matikan mereka, kalau semua mereka ni mati, maka siapa nak sebut nama engkau lagi di atas muka bumi ini. Allahu Akbar. Tapi ada riwayat mengatakan kemudian Nabi SAW tertidur. Dalam tidur tu, bila tengok ayat seterusnya dalam juzuk yang ke-10, kan, Allah Subhanahu wa taala kata apa? Iz yurikahumullahu fi manamika qalila. Kami nampakkan mereka tu sedikit dalam mimpi kamu. Nabi tertidur, Nabi tunjuk bilangan mereka sedikit. Allah tunjuk kepada Nabi, kata bilangan mereka sedikit. Walau arakahum, kalaulah Allah Subhanahu wa taala tunjuk mereka ramai, dafashiltum wala tanaza'tum fil amr walakinnallaha sallam. Kalaulah Allah tunjuk bilangan mereka banyak, takut mereka pun takut, kan, mereka pun Nabi sallallahu alaihi wasallam pun manusia, kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun takut, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun takut bagaimana nak menghadapi musuh yang begitu ramai dengan mereka senjata pun tak ada. Ada sedikit saja. Maka Allah kata kami tunjukkan mereka sedikit. Dikatakan bila musuh datang berhadapan mereka pun mereka nampak sikit. Ada satu orang sahabat tengok, dia kata berapa? Dia kata adalah dalam 17 orang kot. Dia kata nampak sedikit sangat. Nampak sedikit sangat bila berhadapan nanti. Maka
Nabi SAW bila mimpi maka Nabi pun rasa tenang kerana tak nampak bilangan yang besar. Ini pun kuasa Allah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak perintah kita untuk membuat persiapan melebihi kekuatan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Banyak mana yang kita ada kemampuan kita buat, yang lain Allah kata tawakal. Allah kata kami akan bersama dengan mereka, dengan kamu, kami akan bantu kamu setiap langkah kamu. Malaikat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kamu melihat akan para sahabat yang menyertai Badar ni? Rasulullah kata, mereka ni adalah yang terbaik daripada kalangan para sahabatku. Maka para malaikat kata apa? Begitulah kami juga melihat malaikat-malaikat yang mana telah turun pada hari peperangan Badar membantu orang Islam, mereka itu adalah malaikat-malaikat yang paling terbaik. Allah nak muliakan lagi. Sahabat semua turun dengan pakaian seperti Zubair bin Awam. Mereka pakai baju jubah, pakai serban sama. Subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala nak muliakan. Bila Allah nak muliakan, siapa yang boleh hinakan? Kalau Allah nak hinakan, siapa yang boleh muliakan? Mereka pula, kita pause sekejap sekarang kan. Abu Sufyan pula, bila dia dah tahu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kejar dia dan dia dah tukar perjalanan dia daripada sepatutnya dia melalui Badar, dia pergi ke Yambuk, dia dah pergi ke tepi laut tu kan, dia ikut Red Sea tu, maka dia telah hantar satu lagi utusan kepada Abu Jahal. Kata pergi bagi tahu, kata dah tak apa, tak payah datang dah, kata kami selamat semua, korang boleh patah balik. Korang boleh patah balik. Abu Jahal kata tak payah. Dia kata kenapa? Dia kata tak apalah. Dia kata kita pergi juga, kita pergi kat Badar, kita buat parti kat sana kan, kita buat parti, kita minum arak supaya orang tahu. Kata siapa sahaja yang datang menentang Quraisy lepas ni nak kena tahu, kata kami tak akan lepaskan begitu saja. Kami berani. Kami tak takut dengan mereka. Abu Jahal memang jahat kan. Sebelum mereka keluar tadi kan, ada juga Uqbah ni dia tak nak datang. Dia kata bahaya. Dia kata kalau kita pergi semua kan, dia kata nanti kalau ada orang serang kan, Banu Kinanah serang kita. Maka masa tu syaitan datang, dia menyerupai siapa? Menyerupai Suraqah. Dia datang, dia kata tak payah risau. Dia kata kau pergi je. Dia kata aku jaga sini, aku bagi jaminan, aku pun pergi dengan kau. Dan ayat ni pun Allah kata falamma tara'atil fi'atani, bukan, wa iz zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum. Dia kata apa? Tak ada siapa nak serang kau kat Mekah, keluarga kawan, sebab apa? Aku sendiri daripada Banu Kinanah bagi jaminan aku, wa inni jarul lakum. Aku akan pergi dengan kau orang. Kata risau apa? Maka diorang pun semua pergi. Syaitan jahat kan. Ada yang nak duduk belakangmu, syaitan cucuk kata kau pun pergi. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala nak tetapkan kematian untuk mereka. Allah nak tetapkan kematian untuk setiap mereka ni yang pernah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua seorang-seorang kita akan dengar mereka, semua Allah akan bunuh mereka kan. Dengan perintah Allah, para sahabat akan serang, sama ada jadi banduan, yang jadi banduan pun ada yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah untuk bunuh mereka. Syaitan ni kan saya cerita tadi, Umayyah bin Khalaf dia beli unta yang laju kata kan. Nanti bila kalau perlu nanti aku larilah kan. Macam tu juga Uqbah pun kata tak apalah, kalau perlu aku larilah kan. Tapi tak ada siapa pun boleh lari. Kata ini memang Allah yang buat keputusan, wa yaqta'a dabiral kafirin, kami akan pastikan mereka mati. Ya Allah kata kerana mereka ni dah cross limit. Mereka dah cross limit sehingga mereka keluar untuk bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sebelum tu dah halau Nabi, dah halau para sahabat dan menzalimi pelbagai perkara yang berlaku yang saya cerita lebih kurang tadi. Apa Abu Jahal buat, apa yang Umayyah bin Khalaf buat, apa Uqbah buat dan lain-lain. Maka syaitan pun encourage mereka, kata jom pergi, kita pergi, jangan takut aku pun. Tapi bila syaitan ni nampak malaikat, falamma tara'atil fi'atani nakasa ala aqibai, dia nampak je malaikat, ini Allah cerita dalam surah Al-Anfal, dia lari lintang pukang, patah balik. Ada orang tanya, kau kata nak tolong kami, dia tolak orang tu pun melambung. Bila orang tu melambung baru dia sedar, kata ini bukan Suraqah ni, dia kata ini lain, itu syaitan. Dia kata apa? Dia kata inni ara ma la tara, kata aku boleh lihat apa yang kau tak boleh nampak. Inni akhafullah rabbal alamin. Syaitan pun kata apa? Aku takut Allah, Tuhan
alam ni kata aku tak boleh. Kata aku dah nampak dah para malaikat. Dia dah nampak Allah turunkan malaikat. 1,000 malaikat Allah Subhanahu Wa Taala turunkan untuk 1,000 orang. Tapi bukan kata Allah kata kat malaikat engkau pergilah perang. Biarlah orang Islam rehat. Allah boleh je ambil nyawa, tapi Allah nak orang Islam sendiri, orang Islam sendiri, hamba-hamba Allah sendiri yang maju ke depan, dan kemudian Allah sempurnakan dengan para malaikat membantu mereka. Ini semua dalam setiap peperangan. Sebab tu dalam surah ni juga, surah Anfal, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu harridil mu'minina 'alal qital in yakum minkum 20 sabirun yaghlibu mi'atin. Kalau mereka ada 20 orang pun mereka boleh lawan 200 orang. Sebab apa? Allah kan ada. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati. Allah kata kami hantar malaikat, tapi dengan syarat mereka kena maju ke depan. Kalau mereka takut, kata mana boleh kan? Macam mana kami nak perang? Tengok, bayangkan saya mula cerita itu kan, macam mana Allah rahsiakan, Allah tak bagi tahu, Allah letakkan, sedangkan Allah tahu. Allah tahu. Alim, Allah wa fawqa, Allah tahu semua, alimun bi dzati sudur, Allah tahu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, semua Allah tahu. Tapi Allah letak dua, Allah kata dua. Mula-mula Allah kata pergi perangi ataupun pergi dapatkan barangan, dagangan, harta benda yang Abu Sufyan bawa. Semua orang keluarlah kan. Kalau Allah daripada awal bagi tahu nak perang ni, Allah kata manusia kan, macam mana pun dia akan jatuh lemah. Maka Allah kata pergi sana. Betul. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan yang ini. Sebab apa? Allah nak gunakan orang Islam semua yang mana disakiti oleh mereka ni untuk bunuh mereka dengan tangan mereka sendiri, dengan bantu, baru mereka rasa kepuasan atas apa yang orang kafir buat kepada orang Islam. Mereka ni zaman jahiliah pun mereka tak buat macam tu dengan kaum, tapi mereka telah buat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hina Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka halau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Maka tibalah masa bila sampai masa mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta luruskan saf. Luruskan saf pada pagi peperangan Badar tu, Nabi minta semua para sahabat literally betul-betul berdiri. Yang mana mereka tak pernah lagi perang seperti itu. Para sahabat di zaman tu tak pernah lagi, ataupun siapa pun tak pernah perang seperti itu lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta mereka berdiri dalam saf. Sebab tu Allah turun dalam surah Saf, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Mereka berdiri dalam saf. Nabi literally, Nabi berdiri pegang tongkat Nabi. Sampai ada riwayat tu kan, yang Nabi SAW bila nampak seorang sahabat tu, saya lupa nama dia, ke depan sikit, Nabi jolok perut dia. Nabi kata pergi belakang kan. Maka dia kata, ya Rasulullah, dia kata Tuhan telah menyakiti aku. Mana boleh seorang leader menyakiti, kecuali saya nak balasan untuk tu. Maksudnya kalau Tuhan menyakiti saya nak balas balik. Mana boleh seorang sahabat cakap macam tu? Tapi Rasulullah SAW tak kata, aku ni siapa? Aku Rasul, aku ketua, engkau nak apa, ungkit apa kan, engkau yang tak berdiri dalam saf, pergi. Tak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat apa? Nabi bagi tongkat tu kat dia, Nabi angkat baju Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata buat balas balik. Maka dia terus peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia cium Nabi sallallahu alaihi wasallam badan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata aku tak tahu sama ada lepas ni aku hidup ataupun aku mati, aku dapat temu dengan Tuan ataupun tidak. Dia kata aku sebenarnya nak peluk Tuan, sebab itulah aku buat ini. Mana mungkin, kata, ya Rasulullah, aku minta nak menyakiti Tuan kan, kami nyawa aku dan ibu bapa aku korbankan untuk kau, ya Rasulullah. Mereka sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Nabi minta beri dalam saf. Nabi dah bahagi semua kan, Nabi dah bahagi. Dan keputusan dalam peperangan Badar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan duduk dalam kemah Rasulullah. Sebab apa? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, basically kalau Nabi menyertai pergi duduk depan, mereka akan terus target Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan bunuh Rasulullah. Nabi mengikut wahyu Allah Subhanahu, Nabi telah tetapkan. Nabi telah susun saf, Nabi dah tetapkan semua kan. Sebagai jeneral peperangan tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ajar semua apa yang Allah Subhanahu wa taala minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Di sana pula bila mereka dah sampai, saya sebut tadi Utbah kan, Utbah, Syaibah. Ni siapa Utbah ni? Yang mana bila Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang daripada Taif kan, dia yang telah berikan buah anggur kepada khadam. Dia kata pergilah bagi kepada Rasulullah, kata demi tali persaudaraan kita jangan tolak kan, dia ni. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak dia naik unta merah, dia lalu ke hilir daripada kanan ke kiri, kiri ke kanan, daripada jauh. Dia kata, apa guna, dia kata, engkau nak perang dengan kaum. Dia kata, dalam ni lah
sama ada anak engkau ataupun anak aku, saudara kita, sepupu kita. Sebab mereka ni semua daripada Mekah, semua saudara mara kita, takkan kita nak perang dengan mereka. Maka Nabi tengok daripada jauh, Nabi kata, kalaulah ada kebaikan dalam sesiapa yang datang hari ini, dalam semua ni, maka dalam orang ni ada kebaikan. Tapi dia buat pun atas dasar kejahilan juga, kan? Dia nak selamatkan dia punya kaum saja, bukan atas dasar iman. Dia pun tak beriman. Dia tak beriman juga, kan? Maka dia kata tak apa, dia kata kalau korang takut orang kata kau pengecut, dia kata balik bagi tahu. Dia kata sebab Utbah pengecut punya pasal kita tak jadi perang. Dia kata tak apa, guna je nama aku. Jadi bila berita itu disampaikan kepada Abu Jahal, Abu Jahal menjerit, menghina Utbah, kan? Jadi bila Abu Jahal menghina dia, Utbah, kata engkau ni pengecut itu dan ni. Tadi dia kata tak apa, dia kata kalau kau, tapi dia kata dia tak expect benda tu keluar daripada mulut Abu Jahal lah, sebab Abu Jahal leader. Jadi bila Abu Jahal macam tu, dia pun dia kata tak boleh jadi. Maka dia yang telah mulakan peperangan, subhanallah. Utbah ni mana dia nak menghalang, dia yang mula. Dia Utbah, Syaibah, kan, dengan anak dia Walid, mereka ni yang mulakan peperangan tu. Dia ada mubarazah, iaitu sebelum mula peperangan 3 dengan 3 akan fight dulu. Lepas tu baru yang lain-lain akan mulakan peperangan, subhanallah. Dia salah seorang yang mati, salah seorang yang mati awal lagi. Yang mati awal, bila dia pergi mubarazah dia dah mati lah. Kerana apa? Walaupun ada kebaikan dalam dia, tapi dia tak beriman kepada Allah, tak beriman kepada Rasulnya. Walaupun ada kebaikan, Allah tak selamatkan dia sebab dia tak beriman. Dia tak beriman kepada Allah dan Rasul. Maka mulalah, kan, peperangan. Maka bila nak mula mubarazah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, siapa daripada kalangan kita? 3 orang. 3 orang Ansar bangun. Salah seorang siapa? Yang kita dengar, kan, yang bunuh Abu Jahal, 2 orang ni saya cerita. 2 orang budak, 2 orang budak yang muda yang bunuh Abu Jahal. Allah nak hina Abu Jahal, Allah nak hina, maka kematian dia pun kita akan dengar seorang-seorang. Umayyah bin Khalaf, tuan kepada Bilal, kita akan dengar macam mana dia punya kematian. Dalam tu ada involvement siapa? Bilal radhiyallahu an. Macam mana Abu Jahal nafas terakhir dia, walaupun dibunuh oleh Muaz dengan Muawiz ni yang muda lagi, pada dia nak masalah sebelum dia mati nafas terakhir, siapa yang pergi? Ibni Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Masa tu dia hamba di Mekah. Dia orang ni torture dia, hina dia, kan? Allah nak tunjuk, nak hina. Allah nak hina Abu Jahal. Jadi maka mulalah, maka orang Ansar bangun 3 orang, kata kami akan mulakan. Maka Nabi Utbah kata, dia kata takkan kau nak hantar budak-budak ni, kan? Dia kata hantarlah orang yang sama level dengan kami, kan? Dia kata datang. Dengan bongkak aja. Maka Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah utuskan Ali radhiyallahu anhu dengan 2 orang lagi. Maka mulalah peperangan. Mulalah peperangan. Nabi pesan 3 orang daripada ahli bait, jangan bunuh mereka. Salah seorang Abbas, Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Kenapa? Abbas radhiyallahu anhu dia tak datang untuk perang pun. Mereka paksa suruh ikut. Mereka nak diikut juga, dia terpaksa diikutlah. Nabi pesan. Nabi pesan jangan bunuh Abbas radhiyallahu anhu. Maksudnya tangkaplah. Tapi salah seorang daripada yang Nabi sebut jangan bunuh tu, dia terbunuh sebab apa? Dia tak nak serah diri. Ibn Abbas bila mereka datang, nanti saya cerita, Abbas radhiyallahu, maka mulalah peperangan. Selepas 3 dengan 3 ni, maka mulalah pertempuran, kan. Sebelum sahabat, kan, sampaikan pedang, mereka maju ke depan dengan nama Allah. Sebelum sampai, kata literally, para malaikat akan datang pancung. Mereka baru angkat je, dah pancung kepala. Begitu Allah Subhanahu Wa Taala hantar para malaikat. Tapi dengan syarat sahabat tak boleh, dah takut kena maju ke depan. Apa kisah yang, apa keberanian 2 budak ni, Muaz dan Muawiz ni. Abdul Rahman bin Auf kata, dalam peperangan siapa tak nak orang kanan kiri dia kuat, kan? Dia kata aku pun macam tu, aku tengok kanan tengok kiri, kan, kok lah ada orang kuat lain yang support aku. Tengok 2 budak, itu orang kanan pun budak, kiri kata habislah aku. Dia belum sempat dia nak pindah ke tempat lain, budak ni kata shh, dia kata pakcik, kita jangan bagi kawan sebelah dengar. Dia kata pakcik, cam tak Abu Jahal? Siapa? Dia kata cam, mana boleh tak cam? Abdul Rahman bin Auf, kan, daripada Mekah Muhajir, dia tahulah duduk dengan dia orang. Dia kata kenapa? Dia kata aku dengar Abu Jahal telah menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kalau pakcik nampak, pakcik tunjuk kepada saya nak bunuh dia. Ni jazbah mereka, walaupun mereka muda lagi, tapi mereka punya jazbah. Yang kiri pula panggil, kata pakcik. Dia kata jangan bagi yang kawan saya di kanan tu dengar. Saya mendengar. Kata pakcik kenal tak Abu Jahal? Kata kenal. Kata kalau pakcik nampak, pakcik tunjuk. Kata kenapa? Kata saya nak bunuh dia. Ni tuan-tuan, semangat mereka ni, mereka tahu Abu Jahal ni bukan Muaz bin Jabal, ni Muaz Ansari, kan. Maka bila Abdul Rahman bin Auf dah mula dia dah mula steady lah. Dia kata rupanya orang kanan kiri aku ni berani, kata. Walaupun budak, dia pun dah mula berani.
Ada rasa semangat lah kan, ada bantuan kanan kiri. Bila Abdul Rahman bin Auf dah ke depan, dia kata tu, dia tunjuk kata ni, ni Abu Jahal ni. Dia kata ini yang kawan cari ni. Dia tak kata Abu Jahal ni. Maka Mu'adh dikatakan